Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahwazir. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shrah sururana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa syifaan min kulli da'in wa saqama ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat ya semua. Dan yang bersama dengan saya pagi ini mudah-mudahan sihat walafiat. InsyaAllah Ta'ala aminin. Yang telah pun bekerja dan dalam persiapan untuk bekerja hari ini, dimudahkan segala urusan, dimudahkan perjalanan, selamat dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Baik semua dikasihi Allah Ta'ala. InsyaAllah pagi ini kita sambung perbincangan kita. Bahagia itu nikmat. Siri yang kedua. Cik Reduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabri Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. InsyaAllah siri yang kedua. Sabar pula. Bahagia itu nikmat. Okay, InsyaAllah. Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita telah pun berbincang semalam berkenaan dengan makna bahagia itu sendiri. Bahagia itu sendiri, sebentar lalu kita ingatkan bahawa bahagia itu sekiranya ikut Kamus Dewan, itu suasana tenang, aman, lepas tu aman damai, dia serta dengan dia tu adanya gembira. Imam Ghazali menyatakan bahagia itu ialah ketika mana manusia berada dalam suatu puncak ketakwaan. Itu ialah merupakan kenikmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Farabi, kebahagiaan yang sebenar adalah apabila manusia sampai pada tahap kesempurnaan yang ada di akhirat. Menurut beliau, kebahagiaan merupakan suatu yang dirindui oleh setiap orang kerana ia merupakan kebaikan paling besar di antara segala kebaikan yang ada. Itu semalam rasanya tak sentuh pasal Al-Farabi. Jadi pagi ni kita ambil mana-mana daripada alim-alim ulama, pada ilmuwan yang lain pula menyentuh makna pada bahagia. Dan fokus telah kita bincangkan semalam iaitu bahawa bahagia ini dia ada pada setiap individu. Bahagia itu ada pada setiap individu yang mana bahagia ini semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dia bukannya pada ukuran benda, bukan atas ukuran benda. Namun dia ada pada setiap daripada kita semua, seperti yang kita telah bincang, iaitu suatu kaedah dan juga mengenai pengalaman seseorang mengikut Buya Hamka daripada bukunya Tasawuf Moden. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala,
Jadi bahawa bahagia ni adalah perkara yang kena ambil maklum. Pagi ni nak bagi tahu bahawa dianya adalah bukannya boleh dijual beli. Bahagia-bahagia ni kita bukannya seperti sebuah kenderaan yang boleh dijual beli dengan harga yang kita boleh tawarkan dia. Dia bukannya berada dalam situasi itu. Bahawa bahagia ni dia bukannya ada sesuatu yang boleh kita dapatkan mudah di mana-mana. Boleh pergi cari di pasar ke, boleh pergi ke taman bunga ke, boleh pergi ke taman-taman rekreasi ke, masuk dalam hutan belantara ke, nak cari bahagia itu dengan nilai sesuatu, maka tidak akan berjumpa. Melainkan dia adalah satu perkara yang telah kita bicarakan semalam juga, dia cash, dia benar adalah tunai yang dikurniakan, yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang mencari nilai itu. Maka dia sendiri yang mencari nilai itu. Dengan nilai yang macam mana? Baik. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita bincang pagi ni pula adalah bagaimana nilai sebuah kebahagiaan itu pada juzuk tubuh seseorang, pada individu seseorang itu pula. Kita tengok bagaimana bahagianya seseorang itu dengan apa yang telah diusahakan, dan dia telah pun mendapat jaminan ataupun dia mendapat anugerah itu, dan ada bagaimana pula seseorang itu yang mana berasa pada dirinya itu mendapat bahagia namun tercela. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Kerana itu, kita ambil makna ataupun ibrah, ataupun kita nak cakap apa lagi, pengertian lagi kepada kebahagiaan itu, yang mana kita kena paling faham dia adalah suatu mana keceriaan hati dengan kebenaran yang dia lalui itu. Keceriaan hatinya, semalam rasa dah sentuh sikit, kebahagiaan tu, kegembiraan yang ada dalam dirinya itu melalui kebenaran yang dia lalui. Dengan dia berlapang dada dengan pegangan, keyakinan dan ketenangan yang dia perolehi itu kerana kebaikan yang dia miliki. Begini kebahagiaan itu kita nak capahkan lebih luas sikit, bahawa ia adalah satu keceriaan, kegembiraan hati seseorang itu kerana kebenaran yang dia lalui itu. Maksudnya dia melalui suatu perkara itu dengan hak yang benar. Kemudian dia mempunyai kelapangan hati kerana prinsip ataupun pegangan dia tu, dia yakin dengan apa hak dia buat itu. Dan ketenangan yang dia dapat itu kerana kebaikan yang dia miliki. Kebaikan yang dia miliki. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kerana itulah bila kita nak fahamkan bahawa ketenangan sebenarnya, kegembiraan sebenarnya diperolehi bila mana, ambil perkataan, ingat lagi perkataan Imam Ghazali, bila sampai ke muncak ketakwaan seseorang. Itu nilai dia. Boleh ya? Dan kerana itulah bila orang itu melakukan suatu yang berupa dosa, melakukan keingkaran, dia tidak berada dalam kebenaran, maka walaupun nampak pada zahirnya itu bagaikan dianya bahagia dengan apa dia ada ataupun apa yang dia tiada, dia adalah orang yang berada dalam keresahan. Dia ada dalam keresahan. Dia berada dalam huru-hara jiwa dia sebenarnya. Kalau dia tu orang yang, kita katalah orang yang dianugerahkan harta yang melimpah ruah, nampak pada zahir bahagia tak dia? Iyalah, nampak pada zahir bahagialah kerana pada harta itu nampak pada zahir. Namun bila dia adalah orang yang berdosa, maka sebenarnya dia celaru. Dia sebenarnya hati dia resah. Seperti yang kita contohkan semalam lah. Walaupun rumahnya besar, namun dia menyediakan nak suruh jaga harta dia tu dengan persediaan semua sekali, rupanya dia resah dengan harta-harta yang dia ada. Okey.
Dengan persediaan itu kita tak nafikan dari sudut persediaan. Namun dari sudut keresahan dirinya tetap ada. Tetap ada. Tambah lagi kalau orang itu tiada adanya dari sudut kemewahan dunia, tak ada sangat. Lepas tu kadang-kadang hidup biasa-biasa saja, dia pula berdosa kerana ingkar dengan perintah Allah Ta'ala, tidak melaksanakan apa saja daripada suruhan dan larangan, dibuat semata-mata. Maka keadaan ini menyebabkan dia semakin resah. Dahlah susah, jiwa pula merana. Lagi ya. Okay. So macam mana nak nilai sebuah kebahagiaan ini? Maka bahagia, ulang lagi sekali. Bahagia itu adalah bila mana dia berada dalam kebenaran. Dia mesti berada dalam kebenaran. Dalam nilai ketakwaan dengan perkara prinsip yang dia yakini. Ketenangan kerana kebaikan yang dia buat itu. Dia tenang, walaupun dia orang yang susah, dia boleh buat baik, tenang dia. Tak apalah dia tak berapa pun, tapi dia suka buat baik, kebaikan tu. Dia seronok, Masya Allah, tabarakallah. Maka semua dikasih Allah Ta'ala. Kita ambil contoh satu. Ni contoh. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Ni kita ambil atas individu. Atas individu. Contohnya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yang kita tahu dah kisah dia, sejarah dia. Dengan dia nak memulakan sebagai Islam, dan dalam selama mana dia adalah orang yang melalui fasa ujian yang Masya Allah, tabarakallah. Baik, kisah itu kita dah maklum. Cuma nak kisahkan, ini benda yang suatu jaminan. Kebahagiaan yang dia miliki saat dia belum mati lagi, dia telah pun mendapat khabar gembira daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Okey. Ni individu itu. Dari sudut individu. Maksudnya, dia adalah orang yang beroleh kebahagiaan itu, ketenangan dia, kegembiraan dia, tabarakallah sanal khaliqin. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu solat subuh, Rasulullah bagi tahu kepada Bilal sewaktu solat subuh ni, solat fajar ni, Rasulullah bersabda, "Ya Bilal," dia tanya, "Ya Bilal, haddatsini bi'arja amala amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, khabarkan kepadaku amalan yang paling utama yang telah kamu lakukan sejak memeluk Islam. Rasulullah tanya terus, apa yang kamu buat? Hak paling utama ni, yang kamu buat sejak daripada mula kamu masuk Islam. Kenapa? Kenapa sampai Rasulullah tanya? Gitu sekali. Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ini kerana aku mendengar gerakkan kaki di sisiku dalam syurga. Aku dengar gerakkan kakimu di sisiku dalam syurga. Tabarakallah. Dia dengar tapak kaki Bilal ini. Nak bagi tahu Rasulullah ni, dia dengan sahabat ni, tabarakallah. Kita ambil dari sudut pandang lain. Sampai gerakkan kaki pun dia kenal. Maksudnya kita ni kalau tengok kelibat orang tu, kali lalu tu, ni kenal ni. Orang ni sekian-sekian ni. Ni jalan pun, gerakkan kaki pun, Rasulullah kenal. Itu tapak kaki Bilal bin Rabah. Di sisiku dalam syurga. Di sisi sebelah. Nabi bersabda. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Di sisiku dalam syurga, tabarakallah. Bahagia tak? Oh la ilaha illallah. Dikabarkan terus semasa hayat dia, ditanya depan-depannya, ditanya terus. Apa yang kamu buat ni? Yang paling utama sejak kamu Islam, sampai boleh dengar tapak kakimu di sisiku dalam syurga. Baik. Qala, apa jawab Bilal? Qala ma'alimtu amalan arja indi. Bilal menjawab, tidak ada amalan utama yang aku lakukan.
yang aku amalkan. Ditanya amalan. Arju indi hak yang jadi keutamaan ke atas diriku, anni lam athhar tahura, kecuali, tengok adab dari satu sudut bila Rasulullah tanya amalan utama, dia tidak kata sebenarnya Rasulullah aku ni adab. Ini adab. Tengok adab terus merendah diri dulu depan Rasulullah, rendah. Tak ada apa ya Rasulullah, tak adalah amalan itu besar sangat pada diri aku. Gitulah bahasa kita. Tak adalah besar sangat amalan ni di sisi aku. Kadarnya aku buat apa? Ni dia kata, inni lam athhar tahura, kecuali aku akan berwuduk pada waktu malam atau siang. Bermaksud dia adalah ahli wuduk. Dia adalah ahli wuduk. Kerana dia kata, aku berwuduk pada waktu malam atau siang, fi sa'atul laila au nahara illa sallaitu bizalika tuhuru ma kutiba li an usalli. Melainkan aku akan solat dengan wuduk tersebut di samping solat-solat yang diwajibkan ke atasku. Ada riwayat mengatakan setengah kalau difahamkan pada hadis ini, daripada jawapan Bilal ini, seolah-olah dia berwuduk pagi tadi solat fajar tadi untuk siang hari. Daripada wuduk pertama tu diselangi, sebab dia kata di samping solat-solat yang diwajibkan atasku. Maksudnya solat-solat sunat pun atas wuduk yang sama. Satu, lepas tu malam pula satu. Wuduk dia tak batal. Dia menahan wuduk daripada pagi sampai ke petang. Lepas tu ambil wuduk malam sampai ke pagi pula. Riwayat kata setengah itu. Ada yang kata dia diselangi dengan tajdid wuduk. Maksudnya wuduk yang sama, namun masuk solat fardu ambil wuduk baru. Masuk solat fardu yang baru solat ni. Masuk perbaharui. Tajdid dia panggil, memperbaharui. Maksudnya atas satu wuduk. Tabarakallah. Tahan dia. Dia jaga dengan wuduk dia ini. Tabarakallah sanul khaliqin. Dia ahli wuduk. Maksud dia senantiasa berada dalam bersih. Rasa dalam fitrah. Pasal bab wuduk ni, dia memang besar lah. Kalau kita bincang tak. Besar kalau bab wuduk ni memang besar. Jadi cuma nak kita kat sini bahawa dengan perbuatan dia itu, sampai kepada kemuncak kebahagiaan, ketakwaan dia gembira, dia bahagia sebab daripada lisan Rasulullah bagi tahu yang dia dengan dah tapak kaki dia di syurga. Allahu Akbar. Nak apa lagi? Tapi nampak ni. Adab. Allahu Akbar. Hebat didikan tarbiyah Rasulullah pada sahabat ni hebat. Pertama kena jelas gini. Pertama diberitahu tapak kakinya didengari dalam syurga. Yang kedua kerana amalan dia ada. Tapi kemudian cara Bilal menjawab. Kita ambil ukuran kita orang awam. Saya dan semua kita ambil ukuran orang awam. Kita orang bekerja. Kita orang bekerja. Contoh. Kemudian majikan pun bagi tahu pada kita. Pagi-pagi ni masuk je kerja, bos panggil masuk office, terus bagi tahu pada kita. Kata hari ni aku nak bagi tahu bahawa kamu akan dinaik pangkat begini. Tak. Sebab malam tadi saya bermimpi, saya jumpa kamu dengan pakaian kebesaran gini-gini. Pagi ni terus bagi tahu kita nak dapat naik pangkat, naik apa-apa semua sekali. Agaknya kita nak kata apa? Ni dengar tapak kaki dalam syurga. Tapak kaki dalam syurga. Tapi nak tengok adab menjawab. Tak adalah apa benda sangat yang aku buat ya Rasulullah. Tak adalah yang utama sangat. Hanya kecuali aku. Wuduk ni benda besar. Namun dia boleh lagi kata illa, kecuali aku. Solat dengan wuduk itu pada siangnya, pada malamnya diikuti dengan solat-solat yang lain.
Yang diwajibkan ke atasku Allah tabarakallah san khaliqin. Ha. Ha. Dia kata tahu kita masih bilik air. Apa yang tak siap air. Ambillah wuduk dah. Baik. Ke poin di sini jelas jelas. Maksudnya dari sudut kebahagiaan orang tu dah, pada sudut batang tubuh individu dah dapat. Satu dah. Dan sekiranya kita ambil sikit apa yang disabda oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wuduk ni sikit, iaitu ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaiha illa wajabat lahul jannah. Sesiapa ma min, ni kena ingat, kita dah bagi tahu dah sebelum tak. Maksudnya kita minta bila Rasulullah bagi tahu atau Allah Taala bagi tahu ma min, barang siapa atau sesiapa, kita minta ya Allah, Allah merzekni, semoga sesiapa itu adalah diriku, termasuk aku. Gitu. Yang berwuduk serta memperelokkan wuduknya, lalu dia mendirikan solat sebanyak 2 rakaat dalam menghadapkan kedua hati dan wajahnya, iaitu dengan penuh kekhusyukan, melainkan akan dijamin baginya syurga. Seronok tak? Bahagia tak? Bahagialah. Gembiralah kita. Cerialah kita. Tenanglah kita. Itu. Itu dikatakan nikmat. Itu dikatakan nikmat. Tak ada orang cari-cari. Dengan kalau ikutkan, tidaklah payah sangat. Hadirin semua sekali yang bersama dengan saya pagi ni, nak tanya berapa minit sebenarnya ambil wuduk? Itu ya soalan utamanya. Yang Bilal bin Rabah, sahabat radhiyallahu anhu ni buat, tak? Berapa minit? Dengan dia buat, dengan kita buat, keseluruhan ambil wuduk berapa minit sebenarnya? Adakah sampai 10 minit? Ambil wuduk. Tak. Ada sampai 15 minit? Tak. Kita solat paling lama, paling tinggi-tinggi tak? Biasa-biasa 5 minit tak? Kita solat-solat biasa 5 minit. Hak lama sikit, pergilah 11 minit. Tak, kalau panjang lagi boleh pergilah 15 minit. Ambil wuduk sampai seminit. Bolehlah lebih kurang tak? Okeylah lebih kurang. Hak tu ambil wuduk, 2 syarat dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya. Berwuduk, memperelokkan wuduk. Hak ambil terus, hak main akan ambil wuduk pakai main tak perelokkan, main redah aja. Tak sempurna wuduk, tu mungkin tak sampai setengah minit pun. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maka kena jelas di sini bahawa kebahagiaan pada setiap daripada kita, mamin, setiap daripada kita yang direzekikan kebahagiaan itu daripada kemuncak daripada sebuah ibadah yang dia lakukan, seperti mengambil wuduk itu sahaja. Dengan masa yang cukup ringkas, masa yang cukup pendek taklah banyak lama sangat berwuduk. Namun dia memperelokkan apa dia? Kemudian dia solat 2 rakaat dengan menghadapkan wajahnya, hatinya, yakni khusyuk. Jamin syurga terus. Maksudnya orang ini sekiranya dia susah dari sudut kehidupan dunia. Susah dari sudut kehidupan dunia. Maksudnya hartanya tak banyak apa semua. Namun dia bertakwa. Wuduk dia cantik. Solat 2 rakaat. Khusyuk pula dengan disertai dengan solat-solat yang lain yang fardu dia buat. Walaupun susah kehidupan dunia, dia adalah orang yang tenang dengan kebahagiaan akhirat. Kalau orang yang berlimpah ruah harta sekalipun, namun kalau tak capai kepada keadaan ni, tak ada dapatlah. Dan lebih beruntung. Ni lagi beruntung bila dia dilimpahkan dengan harta dunia, namun dia pula beriman dan bertakwa. Tabarakallah. Oh, la ilaha illallah. Seronok dunia akhirat dia. Seronoklah dunia akhirat dia. Cerialah dunia akhirat dia. Anak-anak pula beriman dan bertakwa. Tabarakallah. Itu nilai sebuah kebahagiaan yang menjadi suatu nikmat. Baik. Maka semua dikasihi Allah Ta'ala, kalau dengan 2 perkara ini, dengan satu perkara utama, yakni berwuduk, boleh dijamin syurga, sampai Rasulullah boleh dengar tapak kaki Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di syurga Allah Ta'ala. Kenapa kita tak ambil ruang dan peluang ini? Untuk mencapai kebahagiaan itu kerana dijamin syurga. Syarat berwuduk dan memperelokkan.
berwuduk dan memperelokkan. Maknanya contoh cermat sungguh. Kalau bahas bab ni panjanglah. Dan sedikit dari sudut kemahiran yang saya boleh bahaskanlah kalau kita kata, insya-Allah. Namun sekurang-kurangnya kita ambil cakna dulu tentang apa yang kita nak bincang pagi ini. Sekiranya dari sudut pandang bahagia itu dari sudut perbuatan dan batang tubuh seseorang. Semua benda ni orang boleh buat. Baik, seterusnya. Masuk kerja. Tabarakallah. Hati-hatilah. Selamat semua sekali. Okay, baik. Semua dikasih Allah Ta'ala. Sama-sama. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula, ini dari sudut batang tubuh juga. Dari sudut nilai. Sekiranya dari sudut kita ukur bahagia itu dari sudut benda. Dari sudut benda. Baik. Surah Qasas ayat 79. Surah Qasas ayat 79 dengan 80. Yang ni pula cerita tentang Qarun. Cerita tentang Qarun. Tadi cerita tentang sahabat. Tak, kita pun tahu dah sejarah awal dia. Selesai. Dan apa yang dia buat, amal soleh yang dia buat sehingga dijamin syurga. Baik, sekarang Qarun pula. Qarun. Dari sudut yang kita tahu kisah dia kerana harta. Harta yang banyak. Kisah dia yang awal, saya yakin semua sekali bersama dengan saya pagi ni juga ada orang yang tahu cerita tentang Qarun. Cuma nak bagi tahu pagi ini, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita semua bahawa harta dunia ini saat dia tidak dimanfaatkan kepada jalan Allah, maka dia boleh hapus bila-bila masa sahaja. Baik, contoh dalam surah Qasas ayat 79. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu haddin azim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah dia, Qarun ini, dia keluar kepada kaumnya dengan kemegahan semua daripada harta benda yang dia ada. Yang kita tahu bahawa nak bawa anak kunci pembendaharaan hartanya dengan orang-orang yang gagah perkasa, letak atas binatang tunggangan. Nak ceritanya banyak. Baik, dia pun keluar dalam masyarakat, tunjuk dalam bandar lah, keluar bandar, tunjuk kemegahan dia, maka berkata, qalal lazina yuridunal hayatad dunya. Maka berkatalah orang-orang yang berkehendak kepada kehidupan dunia semata-mata. Orang ramai pun tengok. Ni, orang ramai tengok, orang tu pun berkata, ini orang-orang ramai ni tengok, berkata, hak berkehendak kepada keperluan dunia, dia kata, ya laita lana mithlu ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah dikurniakan kepada Qarun. Dia kata, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ni orang hak berkehendak kepada dunia ni. Kata, kalau kita lah, bahasa kita. Kalau kita dapat seperti dia, maka inilah hak kita bunyi. Inilah orang tu lah beruntung. Orang tu lah bertuah. Orang tu lah hebat kerana dapat harta begini. Kita boleh jadi macam ni. Gini. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Jelas? Maka, ini orang yang berkata, dua golongan, dua kelompok. Hak berkata atas keperluan dunia semata-mata. Kemudian Allah berfirman dalam surah yang sama ayat 80. Wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Sadaqallahu azim. Namun orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, orang yang ada ilmu pula. Tadi orang yang cenderung peluang dunia semata-mata. Sekarang orang yang ada ilmu berkata, wailakum sawabullah. Kata wailakum sawabullah. Celakalah kamu. Bahasa tu keluar. Celakalah kamu. Bagi orang yang berkata, inilah beruntung kerana dapat kekayaan begini. Ketahuilah
thawabullahu khairun liman amana wa amila salihah. Bahawa pahala Allah Ta'ala itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang beriman jawab. Dan wala yulaqqaha illa sabirun, tidak akan dapat pahala yang besar itu hanya diperoleh melainkan orang itu orang-orang yang sabar. Ceritanya, kalau dengar perkataan ini, bahawa kebahagiaan itu sekiranya mutlak letak atas harta sedang dia tidak beriman, maka semua itu adalah musnah, habis. Sebab itulah dalam pengurusan harta kena ada ilmu, dalam menguruskan amal soleh, ibadat juga mesti ada ilmu. Ini yang kita nak fahamkan apa? Sebab bahagia itu adalah setiap daripada kita, batang tubuh kita yang tahu kaedah untuk mencapai dia. Yang kita boleh tahu, kita boleh ikhtiarkan cara untuk berolehi kebahagiaan itu atas kebenaran. Hal itu yang paling utama. Ketaatan, itu yang paling utama. Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Lebih-lebih lagi dunia ilmu untuk kepulangan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Jelas tak? Bahawa, tengok dia kata, Allah kata, bahawa, apa ni dipanggil? Pahala yang lebih baik di sisi Allah itu bagi orang beriman dan beramal soleh. Dan hanya akan dapat pahala-pahala itu, kelebihan-kelebihan amal soleh itu dapat dilakukan dengan baik, melainkan orang-orang itu adalah orang yang sabar. Kita adalah orang yang sabarlah sekarang. Sebab apa? Salah satu daripadanya, kita sedang berpuasa. Dia bukan, walaupun orang itu engkar, dia masih lagi sabar. Contoh, dia daripada bersahur tadi, sampailah pada nak waktu berbuka, dia termasuk dalam kategori sabar kerana menahan diri. Namun dia buat perkara yang maksiat. Maka sabar dia itu tidak memberi manfaat yang besarlah kepada puasa dia. Sedangkan sifat sabar ni ada sifat yang terpuji. Namun dia adalah jadi orang yang mengamalkan sifat sabar dalam kekejian. Tak ada makna. Seperti yang telah kita bincang awal-awal dulu, menahan diri daripada lapar dan dahaga tapi cakap bohong. Berdusta. Allah tak berhajat kepada puasa dia. Soalah gandingan begitu. Boleh? Maka semua dikasih Allah Ta'ala, kena jelas di sini bahawa sekiranya ukuran itu atas harta benda, maka Allah Ta'ala dah ceritakan. Kalau disambung lagi cerita dia, kalau ayat 81, fakhasafna bihi wa bidawarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia, hartanya, Qarun beserta dengan hartanya, rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain ada Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Maksudnya tak ada siapa yang boleh tolong dia, satu, dan dia sendiri tak boleh nak tolong diri dia sendiri saat dia dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Kerana itu, nak bagi pesanan kepada orang yang mencari harta Qarun, maka pergi cari kat Mesir lah. Harta Qarun tak ada sinilah, harta Qarun tak ada di Malaysia ni. Gurau. Orang kata nak cari harta Qarun, kena cari kat Mesir lah, sebab Qarun dibenamkan kat Mesir. Tepatnya ada, pergi cari sana lah. Katanya cerita di laut mati di Jordan. Tengah kata di tak ingat saya di Mesir. Okey, baik. Jadi ceritanya apa? Dia dibenamkan. Benamkan di sini kita kena maklum gini je. Maksudnya harta dunia yang ada sekarang ni, kalau kita faham musnah, maksudnya dia dimusnahkan. Sama ada kebakaran, kerugian, apa saja yang kita boleh maknakan bahawa dari sudut harta benda yang ada, yang tidak berimannya orang itu boleh Allah benamkan. Sekiranya kita adalah orang yang kaya raya, tadi kita dah sebut, dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, tabarakallah sanul khaliqin. Harta dia itu akan balik kepada mereka yang memerlukan. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, itu dari sudut
tubuh badan individu seseorang yang kita boleh contohkan. Baik, kerana itu dalam nilai sebuah kebahagiaan inilah yang perlu kita maklum dan cakna sangat bahawa setiap daripada kita ini adalah orang yang boleh usahakan untuk mendapat kebahagiaan itu. Ianya menjadi nikmat ke atas diri kita. Boleh InsyaAllah. Kena usaha. Cari jalan. Apa yang menyebabkan kita ini dipandang oleh Allah Ta'ala atas nilai yang kita buat. Amal soleh yang kita buat. Dan kita ahli dengan benda itu. Maksudnya menjadi pakaian diri kita untuk berbuat kebaikan itu. Berterusan. Dengan ketenangan. Sebabnya, pasal tenang ni juga saya selalu sebut. Dalam kuliah-kuliah ke apa semua sekali, dan tak salah saya nak sebut lagi sekali sebab ianya adalah firman Allah Ta'ala. Sebab ketenangan ni hasil daripada kebaikan, amal soleh dengan ilmu yang dia ada, dia beroleh itu. Dia dapat. Hasilnya dia akan dapat. Cash juga. Dengan syarat dia buat apa sahaja dengan nilai ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemuncak ketakwaan dia, maka Allah turunkan ketenangan dalam dirinya. Ketenangan juga tidak dapat cari di kedai-kedai, ketenangan juga tidak boleh dapat dekat hutan belantara, ketenangan juga tidak boleh dapat di mana-mana. Kecuali ianya adalah pemberian, anugerah daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Akanallahu aliman katsir." Nak bagi tahu apa? Ketenangan ini bahawa Allah Ta'ala yang berikan. Huwallazi, dan dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jelas tak? Maksudnya orang yang beriman ada ilmu dengan untuk dia mengerjakan amal soleh, dia bakal mendapat ketenangan itu. Anugerah Allah Ta'ala bagi yang tak ada ia dapat di kedai-kedai, melainkan ianya adalah khas. Allah jamin, Allah sendiri yang akan bagi. Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kerana ini dalam nilai sebuah kebahagiaan yang menjadi suatu nikmat paling utama, kena ingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma halaka fi sadraka wa karahta an yattali'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Orang bahagia kerana membuat kebaikan. Orang tu gembira kerana dapat buat kebaikan. Maka itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu ma halaka fi sadraka, manakala dosa adalah suatu yang menggelisahkan. Dosa adalah suatu yang meresahkan hatimu, dada kita. Wa qaharata an yattali'a alaihin nas, ketika mana dosa itu dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Itu nak bagi tahu. Dua perkara paling utama kena faham. Nilai sebuah kebahagiaan, nilai sebuah ketenangan, nilai sebuah kegembiraan, keceriaan apa semua saat dia adalah membuat amal soleh. Bila dia menjadi orang yang resah hatinya, sesak dadanya, sempit dadanya, saat dia mana dia adalah orang yang sedang berbuat dosa itu. Kerana dosa itu adalah menyempitkan dada. Dosa itu adalah yang meresahkan jiwa. Dosa. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, Al-birru ma'anat ilaihin nafs wal ithmu ma halaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Kebaikan ialah apa yang membuatkan jiwa tenang. Jelas terus kita. Kebaikan apa yang membuatkan jiwa tenang. Maka kebaikan apa yang kita buat? Sebab itu yang kita kena faham sungguh-sungguh. Nilai sebuah kebahagiaan, kita ukur ke atas tubuh, atas individu, sesiapa itu yang buat amal soleh.
ulang banyak kali dah ni. Nak suruh lekat dalam minda kita, apa dia? Bahawa kita bakal memperoleh kebahagiaan, ketenangan, apa sahaja asal amal soleh yang kita lakukan. Apa sahaja kebaikan yang kita lakukan. Walaupun saat-saat sekarang ini, daripada fasa PKP pertama sehingga ke fasa yang keempat dah ni kita kan, kita dengar cerita macam-macam. Dengar orang itu, dengar susahnya dari sudut pekerjaan dia tak dapat, mata pencarian dia dah pun habis, apanya keuangan dia terjejak, dan macam-macam yang kita dengar. Namun semua yang dikasihi Allah Ta'ala, benda ini berada dalam setiap daripada kita. Yang melihat situasi itu, yang berhadapan dengan situasi itu, dia berada dalam diri kita. Maksudnya, pada orang itu yang selama ini, dia adalah orang yang jauh dengan agamanya. Maka bila datangnya ujang sebegini, sebelum ini dia pun resah dah dengan kehidupan dirinya, sebelum ini dia dah resah dengan kehidupan dia. Kerana dosa itu adalah yang membuatkan jiwa meresah dan ragu-ragu dalam hati. Bila ada resah, bila ada ragu-ragu sangat dengan keperluan dunia ke, keperluan akhirat ke, mari sangat rasa risau. Maka ada sesuatu yang kita lakukan dari sudut dosa kita dengan Allah Ta'ala. Maka nak bagi tahu tadi bahawa setiap daripada kita melalui fasa ini, sama ada dia orang senang, sama ada dia orang susah, semua melalui fasa dalam ujian sekarang. Atau individu itu, sekalipun dianya orang yang berharta, orang yang kaya, dia tetap resah. Dia tetap resah dengan situasi ini. Sebab kalau dia seorang yang kaya, sewaktu dalam fasa ini, mungkin dia memerlukan pekerjaan untuk tambah kekayaan dia. Tiba-tiba terhenti. Walaupun dia ada simpanan yang banyak. Sebab tu isu dalam mula-mula tentang pembahagi bantuan-bantuan daripada kerajaan apa semua kan. Sampai orang yang orang yang berduit pun dapat. Jadi orang, kita yang susah ni, dia tu dah harta banyak. Ni timbul isu. Dia itu sikit. Jadi orang yang berniaga tak? Contoh orang berniaga. Kau dah berniaga. Takkanlah selama ni berniaga berpuluh-puluh tahun tak ada simpanan. Tiba-tiba nak bantuan ni kepada orang susah kau nak ambil juga. Tengok. Ini situasi-situasi. Dapat, Alhamdulillah, bukan saya nak nafikan, cuma kita nak fahamkan dari sudut nilai sebuah kebahagiaan ini, sekiranya kita letak pada tempatnya, kita akan mendapatkan benda itu dengan tabarakallah. Ini seorang ni hamba Allah. Dia tanya, ini seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia tanya. Dia mohon dia panggil apa? Bantuan, tak ingat dah istilah dia. Tak ingat dah istilah apa lah yang kita dari. Bantuan yang diberi oleh kerajaan baru ni lah. Bantuan sara hidup. Tak, bukan sara hidup yang terbaru dalam fasa PKP ni. Baik, ceritanya begini. Dia dapat, tak salah saya, dia dapat 1,000. Hamba Allah Ta'ala ni dapat 1,000, resah dia. Resah, jadi gelisah. Resah sikit. Bukan. Dia tanya, saya dapat ni. Patut kau saya dapat? Nampak? Dia dapat 1,000, kita dapat 1,000, rasa macam mana? Sepatutnya, seronok lah kan? Seronok lah. Tapi dia tanya balik, saya dapat 1,000. Rasa, kenapa? Rasa saya ni tak layak lah dapat. Saya nak buat apa dengan duit ni? Dia kata. Dia terus tanya, saya nak buat apa dengan duit ni? Saya kata, gini. Dapat itu suatu nikmat. Saya kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dapat itu suatu nikmat. Dari sudut kita mohon tak? Kita semua mohon. Dapat tak dapat, kita tahu ada keluar rizaknya nanti. Tiba dia dapat. Baik, bila dapat itu suatu nikmat, maka kembangkan lagi nikmat itu, kerana kita tahu kita bukannya orang yang layak sebenarnya dapat, maka agihkanlah. Ambil nak berapa? Sebab tu dapat dalam akaun kita. Hak kita dah. Ambil kita nak pakai berapa? Maksudnya, daripada 1,000, dia nak ambil 200 je. Itulah dia rasa nak. Tak apalah, aku nak pakai 200 je. Baki, saya pun kata ke dia, buatlah infak. Bagilah derma. Bagilah kepada siapa? Bagilah. Nak keluarkan cash, lepas tu bagi kepada orang ramai, terpulang. Nak transfer, terpulang. Tapi, dari satu sudut, nak menghargai satu nikmat itu, nak pakai 200 ke contoh. Decide terus nak 200. Ambil lah.
Sekiranya kata, oh tak apalah, saya rasa tak layak lah nak ambil. Nak bagi semua sekali 1,000. Bagilah. Bagilah. Aku tidak berhak menerima. Tidak berhak menerima pada di sudutnya. Nampak? Ada ilmu, selamat. Tak ada ilmu, huru-hara. Ada ilmu yang gitu. Ada ilmu, ini Masya Allah, tabarakallah. Allah bantu, Allah ilhamkan terus. Bagi terus suatu daripada ilmu Allah Ta'ala, gini cara kau kena buat. Tak sekurang-kurangnya, bertanya. Tak ada ilmu, redah. Lepas tu baru menyesal, baru minta maaf. Ni masalah. Buat-buat salah, hantam apa semua sekali, minta maaf lah, gini-gini. Dah kata dah. Okay, baik. Semua dikasih Allah Ta'ala. Karena itu, ini yang perlu kita faham, perlu kita jelas bahawa kebahagiaan itu sekiranya kita berada dalam jalan yang diajar oleh Allah dan Rasulullah, kita bakal memperolehi. Bukan ukuran atas harta benda, bukan ukuran kepada kemewahan, namun ianya boleh dicari walaupun berbeza taraf hidup, berbeza dari sudut pangkat, apa sahaja, setiap daripada kita semua sekali manusia boleh mencapai kebahagiaan itu. Itu paling utama, kena ingat ulang lagi sekali, iaitu perkataan Imam Ghazali, bila seseorang itu mencapai kemuncak ketakwaan dia dan dia adalah orang yang beramal soleh. Jelas tak? Dia adalah orang yang beramal soleh. Buat amal soleh pun kena ada ilmu juga. Buat amal soleh pun kena ada ilmu. Satu-satu benda kita tak ada ilmu. Kena ada ilmu. Buat amal soleh pun kena ada ilmu. Okay. Tabarakallah. Matahari pun dah naik dah. Berapa dah ni? 7 suku dah. 7 suku, 20 lah. Saya dah nampak gelap dah sebelah yang saya ni. Tabarakallah. Dia jadi matahari tu terlalu cahaya, terlalu ni, saya nak alih sikit Nak alih sikit sebab ambil ruang sikit. Okay, sebelum kita nak tutup. Sebab cahaya tu dia bias sampai dah gelap dah saya. Okay, baik semua. Kita ni dah tak berapa cerah. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Jelaslah kita kenaan dengan kemuncak sebuah kebahagiaan itu. Yang mana paling utama tadi apa dia? Setiap daripada kita, amal soleh, kebaikan yang dibuat itu adalah perkara yang menenangkan jiwa, manakala dosa menyebabkan jiwanya resah dan dia datangnya ragu-ragu dalam diri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka yakni yang merasa yang bersalah itu sentiasa dalam keadaan cemas, yang menyangka setiap jeritan rendah yang mereka dengar itu adalah membahayakan mereka. Mereka yang rasa bersalah, mereka yang buat kesalahan yang besar, bila dengar sahaja setiap jeritan itu, setiap apa sahaja jeritan, dia berasa macam itu membahayakan mereka. Ini mereka tak duduk dalam kebenaran. Padahal bunyi benda lain pun, orang kecoh hambat biawak masuk dalam rebah ayam je pun, dia ni rasa bersalah ni macam ni macam cari aku ke apa semua, gitu. Dia mari tak timbul rasa. Tak sedap. Ada sahaja resah. Dia mari. Ini kaedah ni lah yang mana para orang-orang yang berada dalam penguatkuasaan, tak sebagai polis ke, rela ke, tentera, tak kira siapa dah. Bahasa dia boleh kenal orang itu bersalah ke tidak. Benda ni orang dah buat salah, ada benda dalam kereta, dia tunjuk resah dia tu, berlakonlah macam mana, dia akan nampak keresahan dia. Walaupun tak tanya pun, Allah, lesen kita dah tamat tempoh. Gitu kaedah yang perlu kita maklum. Maka semua dikasih Allah Ta'ala. Kerana itulah atas diri kita kena pisahkan, iaitu kena buat suatu partition yang khusus bahawa perkara yang mungkar tolak terus. Jangan masuk, buat border terus. Perkara amal soleh apa semua sekali, itu yang kita jadikan dia pakaian kerana kita nak capai kebahagiaan itu bukan hanya untuk keperluan dunia, malah kita nak sampai ke
ke akhirat nanti. Itu yang paling utama. Dan yang kita nak maknakan, yang setengah daripada para alim ulama katakan, bahawa bahagia ini mencapainya sampai di akhirat itu. Mutlak kebahagiaan itu di akhirat nanti. Okey. Macam mana kita nak bagi tahu? Nak fahamkan macam mana kebahagiaan di akhirat? Paling utama, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surah Qiyamah. Surah Qiyamah. Surah Qiyamah. Hak ni semua yang dikasih Allah Ta'ala sebelum penutup. Nak bagi tahu ni, bahawa kebahagiaan mutlak yang dapat di akhirat nanti, selain daripada ganjaran yang lain, dan insya-Allah kita direzekikan dengan syurga Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita bincang tadi, dijamin syurga Allah Ta'ala hanya dengan sebab berwuduk dan memperelokkan wuduk, solat 2 rakaat, khusyuk, Allah jamin syurga. Itu satu nikmat, kebahagiaan. Mutlak sebuah kebahagiaan di akhirat nanti, paling utama, Allah berfirman, wujuhun yauma izin nadirah. Wujuhun yauma izin nadirah. Bila mana? Pada akhirat itu, pada hari akhirat itu nanti, orang-orang yang beriman mukanya berseri-seri. Muka orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Dia mesti ada sebab. Paling utama ni semua sekali. Surah Qiyamah ayat 50, ayat 22, ayat 23. Apa dia? Ila rabbihim nazirah. Kepada Tuhannya Rabbul Alamin mata ini melihat. Makanya kebahagiaan mutlak bagi seorang hamba Allah Ta'ala di akhirat nanti, bila mana matanya ini ila rabbiha nazirah, pada mata ini melihat Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Tak adalah nikmat yang terbesar, tak adalah kebahagiaan terbesar. Walaupun dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala, setengah ulama nyatakan, guru mengatakan, walaupun orang itu telah pun dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala, namun nikmat melihat Allah Ta'ala itu mutlak keseluruhan daripada kebahagiaan, lebih daripada segala-galanya. Habis lupa walaupun duduk dalam nikmat yang besar dalam syurga Allah Ta'ala. Ada sebuah kita kata nak bahagia. Allahu Akbar. Secantik-cantik bidadari pun boleh lupakan seluruh nikmat yang makan hanya dengan petik boleh capai saat dapat melihat ila rabbiha nazirah. Saat itulah seluruh daripada nikmat kebahagiaan itu dicapai oleh orang yang beriman. Allahu Akbar. Walaupun adalah perbahasan berkenaan ila rabbiha nazirah ini, kita ambil dulu dari sudut perkataan awal, kita orang awam, kita maknakan dahulu dari satu sudut, melihat kepada Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berada dalam kelompok itu. InsyaAllah. Allahumma razaqna birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Itulah sedikit sebanyak perbincangan kita berkenaan dengan bahagia itu nikmat. InsyaAllah kita jumpa lagi sekali esok. Dia ada 3 ke 4 kategori yang kita boleh kelaskan. InsyaAllah esok siri yang ketiga dengan izin Allah Ta'ala atas tajuk yang sama. Ada rangkaian dia sikit lagi insyaAllah. Sebab kalau nak sambung tu hari ni dah 7, nak 7:30 dah. Okey, lama sangat. Mungkin ada nak kepulang nak pergi tempat kerja ke, atau kepulang nak buat urusan-urusan amal soleh yang lain. Mohon maaf daripada saya atas ruang waktu yang ada sekarang. Saya pun dah nampak kelam kejap cerah kejap gelap dah ni. Saya dah highlight banyak perkara dah lagi-lagi ni, makin gelap dah ni. Allah hai, nampak kepiah saja terapung ni tak. Terima kasih semua lagi sekali. Terima kasih semua kerana berpagi dengan saya daripada awal tadi sampailah sekarang. Mudah-mudahan apa saja di perkongsian ini bermanfaat untuk diri saya juga dan untuk kepada semua yang ada sahabat-sahabat. Barakallahu fikum jami'a. Allah mudahkan berkati kepada seluruh daripada yang bertugas hari ini, jaga diri dengan dalam jagaan Allah Ta'ala, berpuasa dengan penuh keimanan, budaya dan selamat daripada wabak-wabak yang sedang berlangsung ini.
kita semua insya-Allah dalam jagaan Allah Taala. Allah marzuqna sihhata wassalamah, ya Allah rezekikan kepada kami kesihatan dan keselamatan, warzuqna fahman nabiyyin, dan rezeki kepada kita kefahaman nabi, para nabi, kefahaman para nabi, dan kita direzekikan ilmu wal fahma, direzekikan ilmu, pengetahuan dan kefahaman. Mohon maaf lagi sekali, sehingga jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.